Dah. Belum. Tengah. Masuk di sana. Lain tu orang luar. Aduh. Kau tengah ni? Belum, jap. Lagi 5 minit. Jangan lah merontak Roy macam ni. Raya lah, raya. Berontak. Tapi pun kan, pasukan Dapat juga ni. kadang belum tu. Nah, ni tengah try ni. Aku Start daripada pukul 9. biasa pakai phone je. Dah on dengan nyanyi dengan dia orang lah. Dah. Dia terus dekat page tu Roy. Aku buka YouTube dengan page. Tak nampak. Ada. Okey. Tajam lah. Dalam Facebook dah. Belum lah. Kita tengok Facebook. Kita tengok handphone ni. Tak lah. Celok halu lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Hari ini kita siaran live kat PJB. Okey, sebelum tu kita baca doa dulu lah macam biasa kan. Macam biasa yang korang tengok live Kejos. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Okey, assalamualaikum. Kita bersiaran siap Ini kita slide. Okey, jom share semua kawan-kawan. Sahabat-sahabat kat luar sana, saudara mara, kawan-kawan kita yang ada dekat Tokyo, dekat mana, dekat Malaysia. Okey, share dulu dekat sahabat-sahabat yang lain kan. InsyaAllah hari ni kita nak share sikit pasal tajuk kita hari ni, dari hobi menjadi punca rezeki, kelebihan dan kekurangan barangan terpakai. Okey. Okey. Sebelum tu nak kenalkan diri. Mungkin ada yang belum kenal kat luar sana. Nama aku Rozaihan bin Rahman. Lebih selesa lah orang panggil Roy Kejos. Roy Kejos. So buat benda ni dah lebih kurang hampir 15 tahun. Okey. So pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak pada PUJB yang jemput untuk bagi sikit ilmu ni, sharing sikit apa yang pengalaman So terima kasih juga pada kerajaan negeri bagi peluang. Dan terima kasih juga pada Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Negeri Johor yang telah beri kepercayaan pada saya sebagai pengerusi Dewan Muda Johor, dan pada semua yang support. Okey, so kat sini ada sikit slide. Korang tunggu sampai habis. InsyaAllah kita ada sikit kejutan nanti kat ujung-ujung. Kalau kata ada apa soalan, boleh korang tanya je kat situ. Nanti insyaAllah dekat penghujung siaran nanti aku cubalah jawab mana yang boleh jawab, insyaAllah. Yang mana yang aku rasa macam tak dapat nak bantu untuk jawab tu, cuba jugalah untuk bantu jawab, tapi tak boleh banyak soalan sangat lah. Okay guys. Okay, sebelum tu Kejos ni kami enggan jadi orang susah. So sebenarnya singkatan nama daripada
Abah aku sebagai seorang ahli tentera dulu, bekas pesara. So orang panggil dia Kejo. Kejo. Apa maksud Kejo tu? Orang kampung panggil kan, orang muar Sungai Mati. Okay. Jadi aku tambah S. Sedap sikit kan. Orang mesti tanya apa tu Kejo kan. Okay. So kami enggan jadi orang susah. So benda tu kalau kata dalam benda perniagaan ni, kita kena ada satu motor semangat. Motor semangat yang buat aku memang tak pernah lemah semangat lah. Kan ujian tu normal. Ujian tu macam-macam ada. So kata-kata semangat ni yang buat aku lagi semangat lah nak buat apa pun. Okay guys. So kita pergi ke slide nombor 1. So dari hobi menjadi punca rezeki. So korang semua ada hobi kan. Kadang-kadang bila orang kata kolektor ni, penyimpan barang-barang ni, tak semua orang yang boleh buat, tak semua orang yang boleh jadikan dia sebagai punca rezeki kan. Tapi pada aku sendiri, daripada hobi ni lah tadi, aku cuba olahkan dia sebagai satu punca rezeki yang baik. So ni gambar dekat Tokyo Kalau tak silap ni 2018, apa nama event ni aku pun dah tak ingat. So aku pergi kat sini dengan sahabat-sahabat dekat Jepun dan ada sikit tim daripada Indonesia. So ni antara minat-minat aku lah. Okay. So ini juga antara hobi-hobi yang rasanya semua orang pun ada hobi dan lifestyle sendiri. Jadi daripada hobi kita ni, kadang-kadang ada parts yang kita rasa kita boleh buat, ada parts yang kita rasa kadang-kadang kita hanya dapat mampu lihat kan. Tapi bukan kita nak cerita tu hari ni. Sebenarnya semua orang mampu memiliki apa yang dia nak. Once dia ada impian, dia ada semangat kan, dia ada keyakinan, insyaAllah dia boleh dapat lah. So ni ada beberapa sikit basikal antara benda yang orang cakap tengah in dekat bukan kata Malaysia je, rasanya seluruh dunia. So ni antara benda yang aku buat. Kita ada sikit-sikit parts kereta. Aku more tu otomotif sebenarnya kan. So baru-baru ni je lah ada terjebak sikit dengan warung. So nanti kita cerita. Alright. So Kejos Auto Project ni aku buat kalau tak silap daripada tahun 2005 kan. Daripada tahun 2005 kita orang dah cuba buat satu kelainan sikit lah. Di mana dulu kalau kata kita sedia maklum, bisnes ni dia lebih dipelopori oleh sesetengah individu. Jadi saya cuba ajak korang tengok benda ni, benda yang satu orang cakap punca rezeki yang sebenarnya dia meluas dan ramai lah yang berjaya kan. Di antaranya aku pun tak dapat nak sebut semua kan. Jadi pada aku benda ni satu bisnes yang baik. Cuma kita kena pandai tengok dari sudut trend, dari sudut apa keperluan yang orang nak. Sometimes ada orang cakap jual barang-barang ni dia lebih pada kehendak kan, bukan keperluan. Tapi pada aku ada je benda yang keperluan. So kita boleh olah dia sebenarnya. Okey. So ni antara sahabat-sahabat aku, ada juga tok guru aku kan. So ni minat-minat apa yang kita rasa tadi berkenaan dengan tajuk tadi kan. Daripada hobi tu, minat kita menyimpan, minat kita nak kan. Jadi aku suka kalau kata dapat lihat depan mata. Okey, so gambar ke ujung tu dekat Indonesia, dekat satu bengkel member lah. Dekat tengah ni gambar kita orang pergi dekat event Tomica dekat Jepun. So kenapa aku pilih Jepun pun sekejap lagi aku cerita. So sebab apa? Minat aku tu menjurus dekat Jepun. So kalau boleh memang nak sampai Jepun waktu tu. Dah sampai Jepun, wow kan. Benda ni benda yang kita minat. Kenapa aku cakap pasal minat ni boleh mendatangkan rezeki? Okey.
cuba korang rasa benda yang korang buat korang tak minat. Once kalau benda alas tu ada sikit masalah, ada apa, mungkin kita cepat give up kalau benda yang kita buat tu tak minat. Tapi bila kita minat, dia bukannya lagi kerana keuntungan ataupun daripada apa orang cakap, sometimes kita collect sampah. Bab sampah dulu kalau kata ikut betul, masa awal sampai dekat Jepun dulu, segelintir kawan-kawan kita yang kat Jepun, orang Jepun mostly panggil aku Gome. Gome-san. Gome tu sampah kan, budak pengutip sampah. So daripada situ sebenarnya aku tak ada rasa malu, tak ada rasa apa. Sebab sampah yang aku bawa balik, sampah bernilai sebenarnya. Sampah yang memang orang kata trending, yang orang minat, dan kadang-kadang orang cari sampah tu. Cuma dekat kita je yang nak buat nilai tu macam mana. So kenapa aku cakap barang-barang ni bagus kan, antara kelebihan dia tak ada harga yang orang cakap terlalu minima. Dia tak ada harga yang mungkin ikut permintaan, ikut demand. Kalau kata barang tu ada satu je kan, ikutlah kita nak jual berapa pun, walaupun kadang-kadang kita dapat percuma. Memang kita dapat percuma, tapi banyak kos lain yang kita kadang-kadang terlupa. Jadi kita ada kos mungkin pergi mana-mana lah kan, kalau korang-korang pergi menyelam kan, pergi kampung sana, pergi mungkin sampai ke Sabah Sarawak, mungkin kalau kata main dalam domestik Malaysia, mungkin pergi Indonesia pergi mana. So mungkin sekarang ni slow sikit lah kaki-kaki nyelam ni kan, pasal COVID. Tapi masih, sebenarnya COVID ni ada satu kebaikan dan ada pro and con lah. Jadi mungkin dulu kita terlalu sangat fikirkan di luar. Tapi sekarang satu skop, orang cakap satu skop yang orang kata dekat dalam Malaysia sendiri ataupun dalam negara-negara yang lain kan, teman-teman dekat Indonesia, teman-teman kat Jepun sendiri, dia orang boleh jual ikut kreativiti lah. Okay, so wah, okay, ni nama aku. So minat berniaga sejak dari bangku sekolah. Dulu cikgu bagi aku jadi sebagai tenaga bistari kat sekolah IC tu, MSCB, matap setahun bakar, matap sedia. Okay, so lepas tu lanjutkan pelajaran pada Universiti Teknologi Mara, Selamat 2021, dan aku mula banyak daripada airbrush sebenarnya. So daripada airbrush ni aku, yalah kita bukannya asal daripada family yang ada, tapi kita minat kita tu minat yang mungkin orang-orang yang rasa kemampuan dia luar daripada kemampuan kita kan. Jadi aku rasa aku kena buat sesuatu untuk sampaikan aku punya minat. Okay. So daripada situ tercetuslah. Okay, ni kedai kita dulu dekat Pasir Gudang. Kita tak silap pada tahun 2007 macam tu lah. 2007 aku dah dekat sini, kita ada buat macam screen sticker. So siapa yang ada sampai kat kedai ni dulu mungkin masih ada lagi kiosk dekat Pasir Gudang sana. Okay, so ni gambar-gambar lama. Ni antara benda-benda yang aku nak share dengan korang kan. Aku terjun dekat dalam bidang ni pada tahun 2005 dulu. Aku dah sampai dekat Imeji Jepun. So apa ni sorry Okay, sorry. Ada yang komen tak sempat baca. Alright, tak apa. Sekejap lagi aku baca. Okay, share sikit kat kawan-kawan yang lain. Mungkin ada yang banyak lagi yang nak dengar. Banyak lagi yang aku nak kongsi ni. Ni baru sikit. Baru sikit. So ni 2005 aku dah sampai sana. Waktu ni agak sukar nak tembus ke Jepun. Kenapa? Sebab waktu ni kita perlu ada visa, invitation letter kan. Tapi kalau kata sekarang dah tak susah. Kita dah boleh beli tiket. And then kita terus pergi
sanalah kan, sebagai turis. Ramai kat kawan-kawan kat luar sana yang buat maksudnya ambil bandel kat sana kan, menyelam kat sana. Ada yang minat pada basikal, ada yang minat pada kereta dan macam-macam lagi. So pada aku kalau orang kata bisnes ni satu bisnes yang tak okey, pada aku tak. Sebab apa? Satu, mungkin kalau kata dari segi modal, kita boleh bermula daripada zero. Kan? Yang penting kita ada connection, kita ada kawan. Kan? Jadi ramai je yang pengeluar kat luar sana yang mungkin tak dapat nak jual dia punya barang cepat. So dia perlukan runner, dia perlukan kawan-kawan yang lain untuk bantu jualan. So pada aku benda ni kita kena ada ilmu. Itu yang penting sekali lah. Okey, so ni antara gambar-gambar gambar-gambar ni lama tau. Ni zaman 2006, 2007. Dulu dekat Imaji sana. Okey, ni aku dah berhijrah waktu tu dekat kawasan Dasi Kempas. Mungkin ada juga kawan-kawan yang dah pernah datang. Jadi ni antara kedai-kedai yang aku pernah menyewa. Okey, ni dalam dia. So macam-macam benda aku buat. Daripada dulu tak pandai pasang, jadi pandai pasang kan. Jadi aku selam sampai dalam lah. Maksudnya kita perlu tahu, kita perlu ada ilmu untuk berniaga. Sekarang lagi mudah. Sekarang kita ada macam-macam sourcing kan. Kalau dulu dapat barang, kita tanya orang tu, tanya orang ni kan, ngam tak harga, tak ngam ke, macam mana. So, tapi sekarang alhamdulillah kita dah mudah, kita ada Google kan, kita ada kawan-kawan. Yang penting tok guru lah. Tok guru korang, tok guru yang memang tepat. Tepat lah, maksudnya carilah otai-otai ni untuk mengajar. Kadang-kadang ada je yang orang cakap yang ambil kesempatan kat kita kan, itu normal lah. Tapi kita kena pandai lah, kena pandai body, insyaAllah. Okey, ni aku dah berhijrah ke Lakin pada 2015. Di mana Kejos sekarang ni lah. Kejos sekarang alhamdulillah dapat satu kawasan industri yang agak besar sikit. Dan memang aku semangat nak buat. Sebab apa aku semangat? Sebab aku pernah tengok satu contoh kedai yang memang dia bermula daripada bawah dan besar lah. So bisnes ni adalah satu bisnes keperluan sebenarnya. Kenapa orang nak barang Jepun? Kenapa orang nak pakai barang second hand? Ada orang nak pakai baru. Tak ramai orang yang nak pakai baru. Kenapa? Kan? Kadang-kadang orang cakap, orang kaya. Orang lebih nak barang-barang Jepun, barang US kan. Kenapa? Sebab mungkin Jepun kita banyaklah import kereta-kereta Jepun. Jadi kita bawa spare part daripada Jepun. So ini satu benda yang mungkin tak ramai yang berani cuba, tapi insyaAllah apa yang kita tengok pertumbuhan sekarang, alhamdulillah terlalu banyak yang buka. Pada saya memang salute korang lah. Ada je cerita jatuh, ada cerita bangun kan, tapi yang penting korang punya semangat. Okey. Okey, ini dekat Tokyo. Tokyo lagi. So, okey. Kita kena yakin pada rezeki, insya-Allah. Sebab apa? Kadang-kadang ini jangan ada yang terasa, jangan ada apalah. Aku just share kan, share apa benda achievement, apa benda yang sepatutnya kita rasa kita mampu kan. Okey, kat sini ya masing-masing ada kepercayaan. Okey, dan aku pun rasa kat sini ada juga agama yang lain. Okey. Cuma kalau kata ikutkan kita, ya Allah tu tak janji yang belajar tu jadi pandai. Sebab apa? Aku berani cakap macam tu. Sebab aku sendiri pun belajar tak adalah tinggi mana. Dan siapa pun kat luar tu kalau ada kesungguhan, man jada wa jada. Maksudnya dia ada kesungguhan dan usaha, siapa yang berani usaha dan siapa yang usaha bersungguh-sungguh, dia pasti dapat. Pasti dapat. Bukan janji aku. Kan? Okey. So dia pun
Allah tak janji juga kerja siang malam tu jadi kaya. Kan? So ikut objektif korang. Ada yang kadang-kadang nak kaya, ada yang kadang-kadang nak develop, nak jadi sampai empire, ada yang cukup lah makan pagi, guys pagi, kan? Guys pagi makan pagi, sorry. Guys pagi makan pagi, guys petang makan petang. So tak tentu. So Allah cuma janji yang solat itu berjaya. So mungkin untuk bangsa lain pun mungkin dia ada kepercayaan lain. So ini antara benda yang aku selalu tekankan pada kru-kru Kejos. So alhamdulillah kami ada lebih kurang kru yang tetap lebih kurang dalam 14 orang, kan. So itulah tadi cakap daripada barang-barang terpakai ni, kita tak cakap benda tu tak boleh, kan. InsyaAllah boleh. Dan aku ada juga kawan-kawan yang dia punya staff sampai 20, sampai 30. Sustain sampai sekarang. Alhamdulillah. Okay, so kita ada sikit, ni selit sikit. Ini kita punya team dekat sana, kawan-kawan sahabat dekat Osaka sana tengah buat pembangunan, kan, buat satu masjid, Istiqlal nama dia. Dan aku juga ajak kawan-kawan yang mana kat sini, yang mana yang mampu, yang dah pernah sampai Jepun. Kenapa? Kadang-kadang kita solat kat sana, kan, kita ada tempat kat sana. Jadi sambil-sambil buat charity lah, jangan kedekut. Betul, benda ni yang aku selalu amalkan. Dan kru-kru aku selalu amalkan. Kita memang ada je masalah-masalah silam, masalah-masalah lama mungkin, kan. Tapi kita jangan lokek. Mungkin ada part yang kadang-kadang orang nak minta wang kita tak bagi, tapi sebenarnya daripada duit tu kita berinfak pergi tempat lain. Dan benda tu jangan takut miskin. Pasti ada. Pasti Allah gantikan dengan benda lain, insya-Allah. Okey. Next. Okey, baca. Okey, ni aku dah mula Aku dah mula pergi apa yang aku pun berguru juga. Kan, kita ni sebenarnya sentiasa everyday belajar. So kenapa baca? Baca ni banyak dari sudut. Orang kata kadang-kadang membaca buku bagus, membaca handphone, kan? Baca juga. Tapi baca dari sudut apa yang aku nak tekankan hari ni, bacalah orang punya follower, apa yang orang nak sekarang. Pasal Malaysia ni dia trending, kan. Bila zaman ni, kan, aku tunjuk contoh lah, zaman skuter, semua nak bawa balik skuter. So siapa yang cepat dia punya, siapa yang cepat dia in lah, kan. Maksudnya dia paling ada barang, kan. Jadi KK, siapa yang VTEC, kan, siapa yang cepat, siapa yang buat cepat. Itulah dia. And then ada juga setengah kawan-kawan aku dia fokus. Ni dari segi bidang otomotif ni dia fokus. Mungkin dia tak nak campur dengan part-part lain. Dia jadi orang cakap doktor pakar, kan. Dia jadi ahlinya lah. So bila jadi ahlinya, apa-apa kerosakan, apa yang kena-mengena dengan barang yang dia bawa tu, dia jadi pioneer lah. Dia jadi induk lah, kan. Jadi so terpulang kat korang, terpulang dekat kita sendiri nak olah macam mana. Kalau kata aku memang rojak, orang kata apa ni, kejap basikal, kejap bawa balik KK, kejap bawa balik Mercedes, kejap bawa balik perabot. Oh ni tak ada stand, kan. Ada yang cakap macam tu, tapi sebenarnya benda tu terpulang pada kita sendiri. Sebab apa? Pada aku, apa yang aku nampak dekat Jepun, kan, apa yang aku nampak kadang-kadang di persekitaran aku, kalau aku boleh dagangkan dan aku boleh niagakan, aku akan buat, insya-Allah. Aku yakin taklah tu. Okey, so baca juga tu mengenai ilmu, knowledge. Jadi macam tadi kita ada kawan-kawan yang tahu pasal perabot. Kita tak buat perabot. Kita bertanyalah. Kita bertanyalah, ini kayu apa, dan sekarang pun banyak ada kat Google, kat mana. So kita dapat helmet ke, kita dapat apa sekalipun, kita kena, orang cakap, kaji dulu. Tapi ada juga setengah orang yang dia kata tak apalah, kan, aku tak nak ikut market sangat, kan, aku janji lepas. Tak kisah, tak ada masalah, janji kau rasa puas. Kadang-kadang kan berniaga yang aku buat ni dia satu kepuasan, kan, bukan sekadar untung, tapi dia satu kepuasan. Kita minat barang tu, tapi kita nak simpan semua barang, kita pula tak makan. Kan? Jadi kita jual, kita puas sebab kita dah dapat pegang, kita dah dapat merasa inilah, mungkin daripada kecil nak pakai BMX tak dapat.
kan, mungkin daripada kecil kan. Kita masing-masing dilahirkan dengan berbeza, orang kata berbeza ke level, tak jugalah kan, berbeza-beza lah, maksudnya ada yang kaya, ada yang miskin, bukanlah miskin, ada yang sederhana kan, mungkin dulu sekolah ada yang mak bagi RM20 kan, ada yang kadang mak bagi 20 sen, 30 sen. So waktu tu kita nak mempunyai barang-barang tu tak, tapi sekarang mungkin kita dah mampu nak beli. So that's why aku buat barang-barang lama kan, aku cari barang-barang yang mungkin dulu aku tak dapat. Tapi aku dagangkan, sebenarnya bukan untuk aku simpan semuanya. Tak, ada juga yang kadang-kadang customer mengecek kan. Bolehlah, jual lah. So itu satu benda yang baik, dia ada demand. So tergantunglah pada korang. Okay, kalau kata bisnes ni tak okey, pada aku taklah. Bisnes ni okey. Okay, dari segi pasaran, market. Berapa besar pasaran dia kalau korang nak tahu barang-barang ni, aku rasa korang pun tengok sendiri, besar. Pasaran barang use ni, barang terpakai ni besar. Kan? Kalau kata kita tengok beberapa kita punya sahabat-sahabat yang lain, Johor sendiri cukup kan, berani buka kat dalam mall. Kan? So okey lah, maksudnya pasaran dia, market dia besar. Dan ada negara-negara luar yang suka barang-barang daripada Malaysia. Kan? Ada yang Malaysia suka barang-barang daripada luar. So, benda ni satu dunia tau. Benda ni satu dunia. Bukannya orang cakap dekat Malaysia ni cuma boleh ni je. Korang berani ambil, kan? And then korang keluarkan, marketkan dia. Dari segi marketing pun penting. Cuma, yalah, berbeza orang. Kadang-kadang ada setengah orang dia malas nak fikir sangat tentang marketing sebab dia dah ada platform. Terpulang pada semua. Aku pun tak tekankan sangat benda Allah tu penting sangat ke tak, terpulang pada masing-masing. Tapi marketing sebenarnya memang penting pada zaman sekarang sebab semua orang pakai telefon. Kan, sebelum tidur dia main telefon, dia bangun tidur dia check telefon. So shopping pun kat telefon. Dengan COVID lagi sekarang kan, orang dah malas nak keluar. So kau memang kena online kan lah. Okey. Kecepatan mengubah musim. Ini antara satu orang cakap satu strategi ya kalau kat Malaysia ni. Kecepatan kau, secepat mana kau mengubah kau punya season barang. Jadi sebenarnya macam apa bisnes yang aku buat ni, dia kalau kata ada certain bisnes yang aku buat lah, dia lebih pada trending. Kan, macam aku cakap tadi, zaman skuter aku bawa baliklah skuter. Kan, dia dah nak habis cepat-cepatlah aku tukar. Kan, biarlah orang lain pula. Kan, maksudnya kita share, jangan kita ikut ilmu lah. Kan, kita boleh supply, kita supply. Doing supply. So, orang cakap daripada step tadi, daripada kau trade, kan, kau jual retail, and then kau mengajar pula orang untuk jual, and kau boleh supply lah. Kan, so apa masalahnya? Kau takut apa kau nak simpan banyak-banyak buat apa? Kan, tapi depends pada setengah orang. Apa dia punya objektif. Kadang-kadang dia minat, dia memang nak simpan je. Ada orang yang simpan dekat 1 ekar barang. Kan? Dia simpan, dia bangun pagi dia nak tengok. Kan? Malam sebelum tidur dia tengok. Kalau benda tu tak ada, dia mencari. So macam-macam jenis orang. Alright. So contoh yang aku nak tunjukkan, okey, macam Kentucky Fried Chicken ni dia memang cubaan. Okey, kita kalau kata Kentucky Fried Chicken ni dia lebih pada orang umum pun faham. Dia cuba ni lebih pada F&B lah, kan. Tapi apa yang aku nak tunjukkan pada KFC ni, ramai kadang-kadang kita, kan, ramai kawan-kawan kita kat luar sana, geng-geng baru yang nak berniaga, yang cuba ceburi dalam bidang-bidang benda macam ni. Dia macam cepat mengalah. Kan? Janganlah cepat mengalah. Kita kena try and error lah. Try. Tapi without knowledge pun tak jadi juga. Kan? Aku tak cakap benda berniaga ni terus berjaya. Tak. Mesti melalui macam-macam proses. Kan? Aku percayalah kawan-kawan kat luar sana pun sama. Bukan dia tahu-tahu boom. Kan? Bukan dia tahu-tahu. Dia mesti terkena dengan orang ni. Terkena dengan tu, terkena dengan ni, kan. Tapi kalau kata dia terhubung, alhamdulillah, rezeki dia.
Jadi sebenarnya tu proses, tu pengalaman yang paling mahal. Kau pergi universiti tak dapat. Tak dapat, pergi universiti tak dapat benda-benda ni tu. Kan? Kau belajar ikut buku. Exam. Dulu saya tak course. Kan macam tu. Tapi niaga ni lain. Niaga ni lain. Dia cakap macam-macam proses lah. Depends pada kau punya barang. Kan? Bila kau tak tahu, kau kena hire orang yang pandai. Bila kau hire orang yang pandai, kadang-kadang orang tu pula lebih pandai daripada kau pun masalah juga. Kan? Tapi tawakal lah. Aku suka niaga ni sebab apa? Tawakal dia sangat tinggi. So, KFC, dia berjaya pun umur dia dah tua dah. So, niaga ni buat apa pun, bukan ukuran dia pada umur. Tak. Achievement tu tak sure bila. Kan? Tapi yang penting kau usaha. Keep going, usaha. Yang menjatuhkan ni, ramai. Kan? Cerita best, cerita tu, cerita ni. Kan? Aku pun tak cakap baik. Tapi pun kadang-kadang benda ni pada aku dia buat satu inspirasi. Satu semangat. Alright. Lock topi haji. Weh, jangan. Aku tak jual barang, weh. Last sekarang kita jual barang. Demo kena barang tu. Okey, so berani mencuba, tak pernah putus asa, kegagalan hanya apabila kita berhenti mencuba. Betul lah tu? Betul lah tu. Kau berhenti, gagal lah kononnya. Yang tak, kau kena buat lagi, keep going. Apa benda yang kau nak buat. Ataupun kau ubahlah. Okey. Okay, contoh individu ataupun syarikat besar, aku just suka share lah. Kalau kata borak dengan kawan-kawan yang mungkin dah pernah sampai kat Jepun, kalau kawan-kawan yang dalam circle aku kan, geng-geng main kereta JDM ni, mesti sampai tempat ni. Up Garage. So dia ditubuhkan pada April 1999. Yang mana tak tahu tu boleh research. Kan? Founder dia nama Mr. Makoto Ishida. Ni kalau aku salah ni mungkin salah sebut lah, kan? Okey. Dia dah ada cawangan 138 buah cawangan dekat seluruh Jepun dan beberapa tempat kat US. So, dia negara baju tau. Dia negara baju. Dia jual barang second hand. Dia ada 138 buah cawangan. So, why not business ni tak baik? Baiklah. Memang dia negara pengeluar. Kalau kita fikir dia negara pengeluar, dia pula jual barang second hand. Kenapa? Adalah sebab, kan? Mesti ada sebab. So, dia pandai lah. Sebab tu aku pilih Jepun. Kan? US aku tak pernah jejak. Okay, ni gambar kedai dia. So, korang pun boleh Google. Kan? Korang pun boleh tengok. Mungkin ada kawan-kawan yang dah sampai. Inilah yang aku selalu terfikir dan terbayang. Boleh tak di tahap ni? Kalau Tok Guru aku cakap, dia cakap, kalau kau yakin Roy, kan, apa yang tak boleh? Ini semua Allah punya, kan? Ini semua Allah punya. Minta je lah kat dia usaha, kan? Jaga je lah apa yang dia suruh buat. InsyaAllah boleh dapat. Kalau dah rezeki kau dapatlah. So kalau dah rezeki korang boleh buat macam ni, buatlah. Ini semua barang terpakai, kan? Ini semua barang terpakai. So janganlah cakap barang terpakai tu sampah, tak ada value. Rugi weh. So inilah antara ni tempat ni. Kalau kata dulu aku selalu datang Jepun, balik kerja aku akan singgah dan aku tengok barang dia. Dulu tak ada internet, kan? Bukan tak ada internet lah, maksudnya zaman MySpace, kan? Bukan macam sekarang, cepat. Jadi inilah tempat-tempat aku refer, tempat-tempat aku cuci mata. Kadang-kadang duit tak cukup, kan? Duit tak cukup, nak beli tapi duit tak cukup. Kumpul lah. Kumpul hari-hari demi hari. Inilah antara pencetus semangat Antara pencetus semangat yang aku rasa aku boleh buat. InsyaAllah. Doakan. InsyaAllah. Okay, so kedua aku rasa yang company ni dia dah masuk Malaysia dah. So dia second street Jepun. Dia jual barang-barang bandel, kan? Dia jual baju, dia jual, ada juga basikal, dia jual macam-macam lah. Perabot pun ada. So, banyak barang yang dijual. Kau boleh tengok. Aku rasa aku sampai kat tempat dia dulu taklah banyak macam ni dia punya cawangan kan. Tapi sekarang kalau kata ikut research, dia mempunyai lebih 650 cawangan. So, apa yang kau cakap buruk bawa barang-barang terpakai ni? Kan? Permintaan tinggi weh. 650 cawangan di seluruh Jepun, 5 cawangan kat Malaysia, 3 cawangan kat US.
US punya besar dia bawa dia 3, Malaysia dah ada 5. So Malaysia ni baiklah buat barang-barang macam ni. Okay. So kau boleh research jugalah kedai ni. Macam mana dia ubah, kan, orang cakap mentality barang terpakai ni jadi harga yang baik. Taklah macam harga baru, tapi kadang-kadang lebih mahal daripada harga baru. Lebih mahal daripada harga baru. Sebab barang limited, kan, barang tu keluar 10 biji je kat dunia, kan. Topi tu cuma ada 5 je. Itu dia pandai. Orang tu pandai. Aku respect sangat dia punya designer ke, dia punya apa, kan. Kalau kata dia buat tu, dia tak nak buat banyak. Okay, duluan ni aku just cerita aku punya experience. Memang aku kat Jepun waktu tu. Kan, aku kat Jepun waktu tu dia keluar G-Shock McDonald. G-Shock McDonald. Aku pun punyalah telefon member Jepun. Weh, tolong aku nak dapat satu pun jadi lah. Satu pun jadi. So dia keluar 1000 unit kalau tak silap. Model apa tak ingat lah, DW ke apa ke, tak ingat. Tapi dia keluar 1000 unit je. So kena masuk dalam Rakuten. So online Jepun lah So online Jepun, harga dia waktu tu dia buka tak silap lah 6,000 ke 7,000 yen. So siapa yang ada ikut jam ni pun mungkin diorang pun tunggulah. Biasanya yang akan dapat geng-geng online lah, kan. 0.01 saat tak silap aku habis. Dengan aku tak dapat. So ini bijak dia. Maksud aku, kau bawa lah barang Jepun ke, bawa barang mana ke, barang kau sendiri ke apa. Yang penting kau bijak olah barang tu. So kita pun ada produk yang kita keluarkan daripada barang terpakai ni, nanti kita akan share sekejap lagi. So benda tu benda yang orang cakap tak sampai 1 saat tadi dia dah habis 1000 unit. Tak sampai 2 minit dah keluar dah dia jual, kau tahu berapa? 2,000. 2,000 ada seller jual 49,000 yen, ada seller jual 40,000 yen, macam tu lah. So kau tak geram ke? Kan? So aku rasa tu baik lah. Bisnes yang baik. Okay, ni solo, teamwork. Okay, ni kita punya team lah, kan. Kita punya team Kejos, ni adalah juga bini aku, anak aku, staff, kawan-kawan yang lain daripada dulu sampai sekarang. Ada kawan yang mungkin tak dapat nak datang sekarang, COVID, sibuk dia apa, kerja kesihatan, kan. Ada kawan yang mungkin dah beralih arah, kan, dia pergi kat port lain. Itu tak ada hal. Yang penting kita ingat dia orang ni tak ada, kan. Dia orang ni tak ada, mungkin Kejos ni pun mungkin tak berapa kuat lah, kan. Aku nak gerak solo ni, macam kat sebelah ni dia gerak solo. Macam ya pegang handphone, kan. Takkan boleh buat macam garaj sendiri. Boleh ke dia seorang? Tak boleh. So kita kena ada satu grouping, teamwork. Kenapa aku cakap macam tu? Okey. Sebab kerja berkumpulan ni dia berbeza. Adalah macam-macam kenah tu normal lah, kan. Macam-macam kenah tu normal. So pada aku aku lebih selesa gerak group ramai-ramai. Apa yang aku buat sekarang, kalau kata dulu aku rajin bawa kawan-kawan yang lain yang mana nak tahu pasal Jepun, pasal apa. Tapi insyaAllah masih boleh share ilmu lagi, insyaAllah. Tapi untuk kita punya crew sekarang, kita develop dia. Daripada aku dah pandai retail dia, aku suruh diorang jual retail. So aku tinggal supply je barang, insyaAllah. So impian aku tadi macam tu lah, kan. Ini antara barang yang kita jual, kan. Barang kawan-kawan lain pun jual, kan. So bicycle kau tengok macam itu. Ni susun sendiri tau. Bukan suruh orang susun sendiri. Jadi ini dulu orang panggil budak sampah. So kita terima, tak ada masalah. Maksud dia tu budak sampah tu mungkin pada dia pembersih sampah, kan. Dan aku adalah beberapa kawan yang memang buat waste management kaya gila kot sekarang, kan. Tak nak sebut. Dia tengah sibuk main basikal. Okay. So kelebihan itulah tadi aku dah cerita tadi, kelebihan dia. Banyak kelebihan, tapi aku just scoop akulah. Banyak lagi, ada yang kaki Harley Davidson lah mungkin, ada yang kaki chopper lama, ada yang kaki macam-macam kaki lah, kan. Ada yang pergi selam baju. So kita ada satu member yang orang cakap, aku pun baru kenal, aku dengar nama dia besar, tapi aku baru kenal, macam Ali Gaban. Tapi sorry aku tak dapat nak masukkan dalam slide. Dia ada buat buku, kan. Maksudnya macam aku cakap tadi, dia bijak buat sesuatu dengan benda yang tadi tu. Benda tu use, kan, tapi dia buat, dia compile kan jadi buku, dia jual buku. So dia pergi Jepun je, dia dah dapat order macam-macam. So relax,
dia relax. Dia jalan pun tak ramai, kan? So, dia ada peminat dia tersendiri kat seluruh dunia. So, keperluan atau kehendak. So, kau pilih lah. Kau nak jual apa tadi? Keperluan atau kehendak. Kalau kau jual keperluan, lagi in. Kan? Maksudnya, ramai yang nak barang-barang Jepun ni, macam aku cerita tadi. Kan? Ramai yang nak barang-barang original. Walaupun dia second hand. Sebab dia punya kualiti. Tapi adalah warranty dia ataupun kadang-kadang dapat juga barang yang rosak. Kan? Tapi kita fahamlah barang use. Barang use ni kadang-kadang dia taklah mahal. Kan? Okey. So, kelebihan lagi faktor minat kepada JD4 tadi, kualiti barang, aku pun dah cerita tadi kan, sebab masa suntuk, aku kalau kita bercakap ni kadang-kadang 5 jam tak habis. suka share. Alright. So, dia ada value tersendiri kan. Macam tadi aku cerita, dia banyak mengeluarkan barangan limited edition, so orang tertunggu-tunggu, dia tak nak buat banyak pun barang tu, so bijak pengeluar dia kat sana lah. So, kita pun boleh contoh kat dia. Yang bagi kawan-kawan kita yang jual barang baru pun, aku tak cakap korang tak bagus. Kan, korang lagi lah bagus. Korang keluarkanlah produk korang, tapi janganlah buat banyak. Korang buat yang lain, itu idea je lah. Kan, pendapat aku. Tapi pendapat berbeza. Pendapat kita semua beza. Alright. Okay, so ni antara benda yang aku nak share sikit lagi. Kan, insyaAllah kita dah nak ke arah ni. Kita dah nak ke arah ni, maksudnya supply dengan lelong kan. Ini mana aku ada pergi dengan sahabat-sahabatku. Aku pergi dekat Manila kan. So saya cakap bisnes ni dia besar. Walaupun kita nampak dia terpakai kan, tapi ada golongan yang memerlukan. So golongan-golongan ni mungkin tak mampulah nak beli barang tu, mungkin harga 6,000. Tapi dia ada impian kan. Macam aku cakap tadi, aku pun nak beli barang tu 6,000, tapi gaji aku 1,200. Aku mesti cari yang mungkin RM60. Barang yang sama, RM60. Boleh tak? Mungkin ada, insyaAllah. So, kita dah nak pergi ke arah ni. Ni antara tempat yang aku pergilah, dekat Manila dan dekat Osaka sendiri, dia dah buat lelong yang open lah macam ni. InsyaAllah, Kejos going to pada 2021 kita tengah siapkan kita punya gudang untuk buat lelongan open, insyaAllah. Tapi apa yang aku tengok kat Manila dengan dekat Osaka ni, dia lebih pada peniaga lah. Reseller, maksudnya dia beli bak kan, beli sampai 20 biji, 30 biji, masing-masing ada kedai sendiri, so kita going to benda ni lah insyaAllah. So doakan kami. Okay, kekurangan okay, aku cerita jugalah sikit kekurangan. Ada je kekurangan, dia tak adalah orang cakap semua baik kan. Ada pro and con lah, setiap benda semua ada pro and con. Okay, satu yang keburukan dia, apa yang aku nampak ni aku punya pandangan. Kawan-kawan yang lain mungkin ada juga pandangan kan. Tapi daripada aku punya pandangan, dia lambatkan barang. Maksudnya barang tu terlalu banyak. Macam tadi kau tengok, okey aku cakap skuter pula banyak. Habis harga dia jatuh lah. Kan? Tukarlah barang lain. So dia tak ada harga kawalan. Tak ada siapa yang nak kawal harga dia. Dia tak macam kita meniaga beras, kita meniaga tepung, kita meniaga gula kan. So dia tak ada harga yang fix. Harga ni dia buat daripada satu group kan. Harga ni dia buat daripada mungkin seller tu sendiri kan. So bila lambatkan ni, contoh aku tunjuk contoh. Kita beli bumper dekat Jepun kan. Harga dia RM50. RM50 ni beli tau. Belum masuk kos lain, hidden cost. Banyak hidden cost yang kadang-kadang luar jangka kan. Makan mahal, sewa mahal, minyak, fuel apa benda semua. Minyak, fuel, nama tu. Okay. So, bila bawa balik kan, dah terlalu banyak. Kan? Mungkin ada setengah orang yang mungkin, aku pun tak marah lah. Mungkin dia keadaan tersepit ke apa, dia jual dengan harga RM20, RM30. Ada. Sebab dah terlalu banyak. Lambatkan tu dah terlalu melambat-lambat. So ini antara benda yang orang cakap kekurangan dia lah. Okay. So bila kau tak ada ilmu tadi, tak ada apa, tak ada knowledge, tak ada apa. So barang tu pun kau tak tahu nak tolak kat mana. Itu pasal lah tadi dia jadi macam sampah yang korang cakap. Simpan barang lama ni, simpan sampah. Negara kita mungkin masih boleh lah. Kan? Aku pun tak cakap tadi negara Jepun yang maju tu tak simpan sampah. Kan? Kalau dia dah sampai 600 cawangan, bukan sampah ke balik dia jual. So, kita kena fikirlah, insyaAllah.
Okay. So bila tak ada permintaan, pun dia satu masalah lah yang kau pergi bawa balik barang yang tak minta apa-apa. Kan? So kita kena olah sebaik-baiknya. Alright. Masa dah menyemburui. Okay. Guys. Moral of the story, kelebihan dan kekurangan barang terpakai bergantung kepada individu itu sendiri. Betul? Aku setuju. Kan? Bergantung pada timbul tu tadi. Kan? Mengolah dan berfikir di luar kotak. Okay, kreativiti barang. Ni semua barang terpakai. Barang terpakai yang ada permintaan. Kan? Basikal dia buat apa ni? Meja makan. Basikal dia buat, kau tak rasa unik ke? Ada setengah orang tak suka benda ni, dia rasa semak. Kan? Tapi ada setengah orang dia mencari benda ni. Inilah aku cakap tadi, daripada basikal 200 setengah kadang-kadang aku jual, kadang-kadang 100 setengah pun ada. Dia boleh olah, dia jual sampai 2,000, 3,000. Konsep. So, ini benda yang kita kena fikir. Orang Malaysia ni aku yakin. Kan? Orang kita ni aku yakin. Sahabat-sahabat aku semua aku yakin. Kita kreatif. Sahabat-sahabat Indonesia, kan? Sahabat-sahabat Thailand. Kita semua kreatif. So, kita gunakanlah kreativiti untuk niaga. Okay, ini produk kita. Iklan sikit. PUJB yang marah. Alright, so ni antara benda aku share dengan korang. Korang kat luar sana pun boleh buat. Kau tahu tak dulu benda ni? Lepas kita jual enjin, kan? Kita pun jam. Noskat ni kalau ada accident, barulah kita boleh jual. Tapi kalau tak accident, lama-lama dia berlonggok, semak. Kalau dapat kedai besar, alhamdulillah, bolehlah simpan. Tapi kalau dekat space yang kecil, macam mana? So, jual besi buruk. Tahu tak jual besi buruk dapat berapa? Dapatlah RM60. Depends pada harga besi. Yang kadang aku pernah jual sampai RM25 sebab dah tak ada space. So, lama-lama bila ada datang idea, member buka warung kan. Aku pun cubalah fikir. Aku cakap dengan partner aku, Nazar. Kan, aloh, boleh tak kita buat pakai kepala half cut ni, daripada kita buang, kita masukkan balik body part dia, and then kita pasang. Weh, okey, kau tahu tak dia punya demand? Alhamdulillah. Cuma kita tak dapat nak buat banyak. Macam tadi aku cakap, aku takkan buat banyak. Korang nak buatlah. Aku tunjuk sampel. Kau nak buat. So harga dia pun orang cakap boleh lah. Depends pada kau. Depends pada body part apa kau masukkan. Kan? So benda ni kau dah boleh jadikan dia stall, nak jual baju ke, jual apa. So ni semua barang terpakai. Okay, next. So Kejos sekarang, alhamdulillah kita dah dapat create beberapa usahawan lagi daripada circle kita, kan, daripada kru kami lah. Kalau kata kawan-kawan yang berjaya pun aku nak share juga. Ada beberapa kawan yang aku dah bawa pergi Jepun dan sekarang pun alhamdulillah masing-masing dah bertapak. Alhamdulillah, pada aku syukur. Aku tak jealous, tak ada apa. Pada aku bangga. Terlalu bangga aku tengok kita ada semangat yang macam tu. Kan? Alhamdulillah. So, doakanlah kita orang, kita ada Jojek. Jojek ni dia jual perabot. Kan? Dia jual perabot, bundle, dia jual pillar punya barang lah, senang cakap. So, Jojek, apa maksud Jojek? Johor, Jepun. Jojek, Johor, Jepun. Johor tetap ada. Johor tetap ada. Yang marah kawan-kawan yang lain, macam kita base kat Johor kan. So Jojek, insyaAllah kita pun fikir nak buat, daripada dulu nak buat banyak di daerah-daerah lain kan. So yang mana-mana kawan-kawan yang nak share ilmu ke, nak minta pendapat ke apa, boleh roger kita lah. So kita ada AT3 garage. AT3 garage dia lebih more tu motorbike. InsyaAllah ni semua akan keluar pada 2021. InsyaAllah. Okay. Masa berapa minit je. Okay, tak apa. Dah tengah sedap ni. So kita ada Kejos Laboratory dekat Pasir Gudang. So sama juga, dia lebih kurang macam showroom. So apa yang aku cakap tadi, gerak solo dengan teamwork. Kan, inilah maksud aku tadi. Mungkin dah sampai waktu aku akan solo untuk supply kat aku punya kru. Dan korang kat luar sana insyaAllah boleh aku supply dan jual lah. Okay. So kita pun ada buat event kan, barang-barang terpakai ni. So macam tadi lah, kita kena bijak mengolah. Alright. So ini event tahunan kita lah. So tahun ni insyaAllah kita tak dapat nak buat. Tahun ni ialah dengan COVID, dengan apa, jadi kita pun berehat lah. So kita lebih pada orang cakap
baik pulih apa yang patut dan restructure balik. So ni event ketiga kita, insyaAllah kita akan buat pada tahun depan lah kalau diizinkan. Okay. Boleh join. Biasanya kita akan buat event dan kita akan join kawan-kawan. Kita jemput kawan-kawan. Kita mungkin ada part kita sewakan tempat sikit kan. Ada part kadang-kadang kita bagi free. Tak tentu. Tengok pada keadaan. Okay. Ni pun antara benda yang event kita buat. Kita ada buat talk. Kita buat apa sebelum-sebelum ni lah. Tapi kekangan sikit COVID. Jadi kita tak dapat nak buat lah event yang terlalu banyak tahun ni kan. Jadi insyaAllah kita akan buat lagi. Kita dah bergabung dengan PJB ke, mana tahu bos. Yang lain-lain, agensi yang lain ke. Okay. So impact pada pandemik Okay, barang-barang terpakai ni. Kawan-kawan yang mana ada soalan tu sekejap lagi. InsyaAllah saya jawab. Okay. Impak pandemik COVID-19 terhadap industri barangan terpakai. Untuk first phase, ini apa yang kita nampak. Untuk fasa pertama, masa lockdown 18 hari bulan 3 itu. Ui, masing-masing pening. Apa nak buat? Siapa yang dah buat online, dah live, dah apa, memang padu. Kan? So, pada aku untuk fasa satu wave yang pertama itu memang impact dia sangat tinggi. Sebenarnya sangat tinggi. Ramai kawan-kawan kita yang dia punya sale boom naik bukan jatuh. Jadi industri ni pada aku industri yang memang baik. Baik. Dia lebih pada baik lah. Tadi kalau kata nak cerita kebaikan atau keburukan, aku lebih pada cakap baik. Boleh cuba. Okey, ni antara yang aku cakap tadi lah, bila pandemik kan, kita ada bobo kan, kita ada bobo kita ada juga staff-staff yang lain bantu bobo di sebalik tabir. Ni antara punya kru lah. Jadi dia yang layan live kan. So korang tak boleh malu tau. Dalam niaga ni jangan malu. Kan, buat apa nak malu? Kalau buat salah, ya malu. Kan? Tapi untuk niaga, kita kena berani ke depan. Jadi cubalah. Cuba benda ni tengah orang cakap macam tadi aku cakap wave dia barang ni kan. So wave dia sekarang jualan secara online. So buatlah secara online kan. Pilih waktu yang tepat. Tapi mungkin kadang-kadang dah ada platform tak ada hal kan. Kau buka macam mana pun viewer apa kan. Mungkin kalau kata baru-baru tu ada viewer 2, 3. Aku dulu awal-awal buat pun seram kan. Nak dapat viewer sampai 100 tu bukan satu perkara yang mudah. Tapi bila dah dapat, kau kena maintain dan sustain. Itu yang penting. InsyaAllah ada je pengikut. Kadang-kadang dia bukan nak beli barang tu sangat. Tapi sebab kau layan dia baik kan. Sebab kita nak jadi kawan. Itu pun tak ada masalah kan. So, itu antara bisnes jugalah. Okay. So, ni Kejos masa kini. Alhamdulillah ini apa yang ada dekat Tanah Laki ni. Boleh senang-senang korang datang. Okay. So, nak cakap macam Abgaraj tadi, mungkin sikit lagi lah. InsyaAllah. Alright, so ni antara benda yang aku nak share dengan korang lah. So, kita ada otomotif, ada benda-benda hobi kan, tak tentu. Macam-macam ada. Ni perabot, ini apa yang kita buat baru. InsyaAllah kita pun akan buat lagi satu cawangan. InsyaAllah dekat Eco Masai. InsyaAllah. Okay. So, ada apa-apa soalan? Sesi Q&A, 3 soalan daripada guru. Alright. Sekejap aku check. Ada yang edit ke dalam muka aku yang lawa sikit. Okay, ada soalan tak? Apa-apa soalan? Sahabat-sahabat. Aku punya masa lebih kurang lagi 10 minit kan. Bolehlah kita simbang-simbang. Sorry lah, tadi memang cakap terus je, tak tengok pun komen-komen. Jadi, terima kasih pada yang mendoakan. So, kalau kata ada apa-apa soalan, korang boleh soal lah. Kan? Kita ada apa-apa soalan? Okay. Okay, kalau kata tak ada soalan,
Ada ni. Apa ni? Tuan boleh ajar cari barang kat Japan and bawa balik tong. Muhammad Hafiz. Okey, Muhammad Hafiz masih dengar tak? Cuba komen Muhammad Hafiz. Tuan boleh ajar cari barang kat Jepun dan bawa balik tong. Muhammad Hafiz kalau ada, okey, boleh komen sikit. Muhammad Hafiz. Okey, Muhammad Hafiz. So kalau kata boleh cari kita dekat page Kejos kan. Untuk keterangan lebih lanjut lah. Bawa barang daripada Jepun boleh, insyaAllah. Kita pun boleh supply, no problem. Kita boleh share juga ilmu. Nak beli tong kat Jepun, boleh Muhammad Hafiz. InsyaAllah, okey. Okey, aku cerita sikit lah. Ada soalan ni aku cerita sikit. Okey. First kali yang penting connection. Connection, kau jumpa orang yang tepat. Kan? Ada je orang-orang yang sampai sana. Kena tipu kan, bukanlah cakap tipu langsung tak dapat barang, tak, tapi harga tu mungkin mahal, tapi itu adalah proses, bukanlah kau sampai Jepun tu dapat yang semua kau nak tu dapat. Jadi dia lebih pada orang cakap tadi ilmu lah tadi, apa yang aku boleh baca tadi kau kena research kan, jumpa orang yang tepat. So kalau kata nak bertanya dengan kita, insyaAllah dekat Kejos kita akan share lah apa yang kita boleh bantu, kita bantu insyaAllah. Okey, apa pendapat berkenaan apa ni? Wan Ahmad Nazarudin. Bila event insyaAllah, bila COVID ni dah tak berapa worse, bila vaksin dah keluar ke, insyaAllah kita akan buat waktu terdekat. Ada kisah kebangkitan selepas kejatuhan. Wan Ahmad Nazarudin. Okey, kita kejatuhan sebenarnya pada 2007. Kalau kata saya buat cepat ni lah. Kita ada kejatuhan sikit pada 2007. Itulah tadi saya cakap knowledge saya kurang. Dari segi keyakinan saya mungkin silap. Waktu tu saya tak baca habis, tak study betul. Tapi pada saya bersyukur sangat. Saya bersyukur sangat sebab apa? Saya pernah jatuh. Dan mostly kawan-kawan saya yang saya tanya berjaya, yang gila-gila sekarang berjaya, alhamdulillah syukur. Semua melalui fasa yang lebih kurang kan. Kalau kata saya cerita tadi hutang saya hampir 1 juta pada umur 21, mungkin sahabat-sahabat saya yang tadi hebat-hebat ni kerugian 4 juta, 5 juta. Jadi diorang ada satu semangat lawan balik kan. Maksudnya dari segi pengalaman yang dah kena tipu apa semua tadi dia bangkit. Bukan mudah lah nak sampai satu tahap macam ni kan. Kalau kata kita cakap tadi, kita bukan daripada golongan bangsawan, mungkin tak ada modal yang besar. Tapi kita pinjam sana, pinjam sini mungkin kan. Itu bukan satu perkara yang mudah untuk berjaya lah. Tapi insyaAllah dengan kesungguhan, keyakinan, sebab tu saya cakap di macam KFC, dia try banyak kali buat ayam tu sampai dia berjaya. So maksudnya jangan give up. Jangan give up. InsyaAllah. Okay. Sekarang saya sewa dengan Cina. Okey bos, tak apa. Nanti benda tu. Apa pendapat berkenaan ramai pengusaha guna artis untuk lancarkan perniagaan? Okey. Bagus, soalan ni bagus. Okey. Pendapat saya sebenarnya terpulang kepada individu tu sendiri kan. Kau rasa kalau artis free ke? Kan? So, ikut kemampuan lah. Kalau kau rasa kau mampu, kan, memang itu satu benda yang bagus. Macam cakap tadi trending, kan. Kalau kau letakkan mungkin artis yang tak berapa ke depan, murah sikit, mungkin viewer dia kurang, kan. Orang yang nak follow dia kurang. Tapi kalau kau letakkan artis yang orang cakap baru menang APBPH, benda aku nak sebut, tak faham, kan. Mungkin lagi lah kau jual baju macam gini pun. Kata contoh dia kau jual RM60, RM70, laju je. Kan? Tapi tu dari segi marketing lah. Pada aku, pendapat aku, nak pakai artis ke, nak pakai siapa pun, terserah pada individu tu. Itu dari segi sudut marketing lah. Cuma pada pendapat tadi, celah sikit, kalau kata artis je orang nak ikut, orang nak beli. Janganlah. Kan? Sebab ada juga kawan-kawan kita yang tak mampu nak hire artis. Kan? Kadang-kadang nak kena bayar sampai RM10,000, RM20,000 kan untuk pakai satu produk kan. Tapi ada kawan-kawan kita yang tak mampu mungkin. Jadi support lah. Pada aku support. Tengok soalan dia. FP Helmi Basri ada link. Okay, so next
Tuan Rozahan bagi nombor telefon, nanti saya call untuk temu janji. Okey, Muhammad Hafiz, insyaAllah boleh je cari dekat Facebook. Kita orang dekat page Kejos, like page Kejos, kan, insyaAllah ada nombor telefon, like page Jojek, like page, kita ada lagi Instagram pun ada, kita ada lagi AT Garage, kan, insyaAllah semua tu membantu. Okey. Alright guys, kita ada satu soalan. Okey, nanti tinggalkan nombor telefon. Okey. Boleh tak? Bukan nak jual barang ni bukan nak jual barang, tapi saya ada sikit hadiah nak bagikan korang daripada info yang saya bagi tadi. Mungkin ada satu soalan yang saya nak uji, nak tanya, kan. Ini memang saya niat nak bagilah. Okey, kita ada sikit hadiah. Tu Baby G. Okey, ni antara benda yang saya sayang kedai couple ni. Okey, saya nak bagi satu hadiah. Okey, ni nak penutup ni. Kan, dah nak tutup. Tapi jangan tutup dulu. Ramaikan sikit viewer dah nak ujung-ujung ni. Ramaikan sikit viewer. Takkanlah berapa orang je tu nak bagi kan. Okey. Last call. Kita ada lebih kurang lagi dalam 10 minit. 10 minit lagi. So, kita ada soalan. Aku pula nak soalan korang. Tapi aku nak bagi. Siapa dapat jawab, aku bagi. Nampak ni, aku buka daripada tangan. Couple aku bagi. Tapi satu soalan je. Selain Jepun, negara mana lagi Haji Roy nak explore? Alamak. Tak nak jawab lah. Share dulu. Last call. Kan? Last call saya nak bagi. Okey. Apa ni? Model apa? DW9900WC. Okey. Okey, terima kasih. Ini sebenarnya terima kasih saya pada PUJB kan jemput saya. Jadi saya nak bagi satu soalan mudah je. Untuk kita nak share hadiah ni kat korang. Okey, alamak viewer tak best Viewer 34. Kita nak bagi. Okey, last sebelum aku buat kesimpulan. Alright. 40 viewer kita bagi lah. Okey. Lagi sikit je. Dah 36. Okey. Tak ada hal. Memang dah niat nak bagi. Memang nilai dia 1000 lah. Alright. So, sebelum aku buat penutupan tadi, siapa yang boleh jawab? Apa makna PUJB? Cepat jawab. PUJB. Mudah je. Cepat. PUJB. Siapa dapat jawab? Okey, sekejap lagi orang kita tengok Siapa dapat jawab kita bagi. Jam ni nanti kita kontak. Okey, last call. Kesimpulan apabila kita kenal dan faham dengan bidang barang terpakai, ia bukan sahaja boleh menjana pendapatan tetapi juga boleh berkembang menyumbang kepada sektor ekonomi negara. Yes. Bila banyak kontainer yang masuk, dia akan menyumbang kepada ekonomi negara. Hingga kan negara maju seperti Jepun turut mempunyai industri barang terpakai berskala mega dengan ratusan cawangan di seluruh Jepun dan negara luar. Okey. So siapa yang dapat jawab tadi nanti kita akan kontak. Okey, terima kasih. So pengalaman tu penting. Pengalaman adalah ijazah yang terbaik dan jangan takut mencuba. InsyaAllah Allah adalah sebaik-baik perancang. Okey guys, all the best. Terima kasih banyak. Lama ada satu lagi soalan daripada kawan saya ni. Assalamualaikum. Apa strategi Kejos untuk luaskan lagi perniagaan luar dari Johor? Okey, Ahmad Tamimi. Okey, insya-Allah. Strategi saya meluaskan pasaran tadi rasanya saya dah ada share sikit. Saya tengah develop saya punya crew sendiri. Saya tengah develop crew saya sendiri untuk jual barang dan saya ajar. Dan saya sendiri yang supply dengan orang cakap ilmu-ilmu yang saya ada saya share kat diorang. Dan insyaAllah kita ada beberapa kedai yang akan buka, beberapa outlet yang akan kita buka tak lama lagi. Kru-kru kita masing-masing semua nak jadi bos kan, semua ada impian. Macam saya cakap tadi, impian nak pakai BMS ni tak dapat, so nak pakai. Jadi kita cuba olah diorang jadi
peniaga yang hebat insyaAllah. Okey, guys, masa mencemburui nampaknya. Albert kakak, terima kasih banyak buka cawangan kat Sabah, insyaAllah. Okey, nanti kita akan jawab siapa yang menang nanti kita akan tengok balik siapa yang jawab dengan tepat tadi apa makna PUJB. Terima kasih PUJB jemput saya. Terima kasih juga Dewan Perniagaan Melayu. Terima kasih juga pada mak abah, terima kasih pada isteri, terima kasih pada sahabat-sahabat yang support Kejos. Terima kasih pada anda semua, tanpa anda semua Kejos ni tak ada. Okay, all the best guys. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.